Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Wan Anis Iliani Wan Mama Azhar di dalam Perspektif Antara Pos. Sesuai dengan meningkatnya kesedaran terhadap Islam, ramai di kalangan Muslim kini menuntut agama Islam yang diamalkan dalam semua aspek kehidupan, bukan sahaja di dalam bab ibadah dan nikah ataupun kahwin. Ramai kini berpegang kepada fahaman bahawa Islam itu satu cara hidup yang meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik dari segi individu atau masyarakat. Di sini timbul persoalan, apakah amalan yang diterima sebagai Islamik? Bagaimanakah umat Islam hendak tahu apa yang diamalkan selama ini sesuai dengan kehendak ajaran agama dan apakah kriterianya? Dengan itu, ikuti susunan laporan Syahniza Said. Menyedari keperluan adanya satu cara untuk mengukur ketepatan amalan agama, pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Razak berhubung pengenalan indeks syariah adalah jawapan tepat kepada masalah dihadapi oleh Islam kini. Indeks syariah yang dicetuskan Najib sendiri adalah satu penilaian yang diwujudkan bagi melihat sejauh mana kerajaan melaksanakan agenda pentadbiran negara berasaskan syariat Islam. Saya dah pernah kata bahawa kalau kita menganggap Malaysia ini di bawah pimpinan UMNO berada di atas landasan perjuangan mengikut syariat Islam dan hukum syarak. Dan ada orang kata sebaliknya pula. Bagaimana kita nak cari satu penilaian yang boleh menggambarkan bahawa negara Malaysia ini hala tuju yang dibawa oleh UMNO dari dulu sampai sekarang ini adalah berpandu kepada tuntutan Islam yang sebenarnya. Maka lahirlah cadangan supaya kita buat satu indeks syariah. Indeks syariah ini akan membuat penilaian sejauh mana negara ini bawah UMNO telah menjaga agama kita, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga nyawa dan menjaga harta benda. 5 tuntutan maqasid syariah. Bila kita dah bentangkan indeks syariah ini untuk Malaysia, kita boleh juga berbuat demikian untuk negara-negara Islam yang lain. Supaya dengan ini, mudah-mudahan insya-Allah kita boleh gambarkan dan tunjukkan supaya tidak ada sesiapa yang boleh sangkal sama sekali bahawa negara yang di bawah pimpinan UMNO ini telah benar-benar menegakkan dan mengembangkan Islam di bumi yang bertuah ini. Tidak keterlaluan dikatakan Malaysia adalah negara Islam pertama yang memperkenalkan indeks ini bagi menilai prestasi pentadbiran negara yang merangkumi semua aspek dilaksanakan secara holistik. Melalui apa yang disampaikan Najib, indeks ini akan melibatkan perkongsian pintar di antara Universiti Islam Malaysia sebagai perunding utama, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia serta Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM.
Manakala 7 pasukan petugas dilantik mengkaji projek ini, iaitu pakar-pakar dari dalam serta luar negara dan merangkumi pasukan ketua perunding, pakar perindeksan, pakar disiplin, pakar syariah, pakar dasar, pakar bebas dan urus setia, yang mana kajian ini akan dibentangkan pada Februari 2015. Daripada sejak kita merdeka sehingga hari ini, sebenarnya kerajaan telah melaksanakan macam-macam dalam konteks agenda memartabatkan dan memperkasa Islam. Cuma kita tidak pernah menilai sejauh manakah perlaksanaan ini dari segi bukan saja keberkesanannya, dari segi tahap pencapaian perlaksanaannya, dan apakah lagi lompong-lompong ataupun gap yang masih ada yang memerlukan untuk kerajaan melonjak ataupun meneruskan gerak kerja yang lebih bersepadu dan holistik, memastikan setiap sektor syariah itu dapat dilaksanakan dengan baik. Kita bukan melihat agenda Islam dan kerangka Malaysia dalam konteks peranan individu ataupun soal semayang, puasa, zakat individu saja, tetapi kita bercakap soal negara. Jadi dalam konteks negara ini perlu kita menilai secara keseluruhannya. Bila kita kata soal negara, dia merangkumi soal aspek politiknya, pentadbiran, pengurusan kerajaan, urus takbir kerajaan, soal ekonomi, pengurusan kewangan, soal sosial, pendidikan. Jadi ini semua adalah yang mencangkup tuntutan dan juga kehendak syariah. Dan bila kita bercakap soal tuntutan dan kehendak syariah itu, dia bukan hanya tertakluk kepada hanya keperluan orang-orang Islam saja. Dia juga untuk kepada orang bukan Islam. Contohnya hak orang bukan Islam dalam negara seperti Malaysia itu. Kalau kita menafikan hak mereka, itu sudah tidak Islamik sifatnya. Pengenalan indeks ini bukan bermakna Malaysia masih kurang bersifat Islam atau UMNO sebagai kerajaan yang memerintah sekadar mahu menyedapkan hati rakyat demi kelangsungan politik, atau mungkin sesetengahnya melabel projek indeks syariah ini sekadar retorik. Apa yang penting, ia patut disambut baik selagi mana ia membawa kebaikan kepada rakyat, agama dan negara. Bercakap soal proses penerapan nilai Islam di Malaysia, sebenarnya UMNO sebagai kerajaan yang sering dituduh kurang Islam oleh sesetengah pihak telah pun melaksanakan pelbagai program dalam pelbagai aspek dalam agenda memartabatkan Islam. Namun, ia mungkin tidak terkesan di pandangan dan sanubari rakyat negara ini. Justru dengan adanya indeks ini, secara tidak langsung ia menjadi satu barometer bagi mengukur pencapaian kerajaan dalam agenda memartabatkan Islam. Kalau kita katakan dari sudut pendidikan, kan, UIA ditubuhkan tahun 83 sebagai contoh, kan. Tidakkah itu merupakan sebuah inovasi Islam? Dan ini satu kemajuan berbanding dengan yang lalu. Ya, dulu tidak ada inovasi Islam. Kemudian contoh lain yang kita lihat, ya, apabila ditubuhkan USIM, Inovasi Sains Islam Malaysia sebagai contoh, kan, ia juga universiti yang orientasinya Islam, begitu, mengajar anak murid tentang integrasi ilmu-ilmu nakliah dan juga ilmu akliah, kan. Dan yang belajar itu termasuk anak-anak orang yang juga mengatakan kerajaan tolak Islam, begitu. Kemudian yang terkini, kerajaan mengumumkan untuk menubuhkan Universiti Al-Quran Malaysia, kan. Tidakkah itu juga menunjukkan ada perkembangan baik dalam kemajuan pendidikan Islam di Malaysia? Berbeza dengan PAS. Kalau PAS dulu dia kata dia menegakkan negara Islam, sekarang dah tukar kepada kebajikan. Sedangkan kebajikan
dibuat oleh UMNO sejak kita merdeka. Kita dah melebihi akal fikiran dari segi kebajikan ni 50 tahun lebih daripada pemikiran PAS. Dah 50 tahun kita laksana, PAS baru nak belajar, baru nak ubah, baru nak buat. Jadi kita pula menuju ke arah syariah pula. Kebajikan ni kita memang dah buat. Syariat ini yang dulu kononnya diperjuangkan oleh PAS, sekarang yang melaksanakan siapa? Kita yang melaksanakan. Dalam pada projek Indeks Syariah sedang berada dalam peringkat kajian pada masa kini, pandangan beberapa tokoh, khususnya tokoh akademik dan parti pembangkang tidak harus diketepikan. Sebagai rakyat Malaysia yang memantau perjalanan politik tanah air, golongan ini juga mahukan agar projek berkenaan benar-benar direalisasikan dan bukan sekadar retorik parti pemerintah sahaja. Dia bukan isu UMNO. Kat sini ialah isu kerajaan yang ada yang berusaha untuk memastikan bahawa mereka dilihat relevan dan mereka juga perlu bersaing dengan pihak lain seperti PAS contohnya yang juga membawa agenda Islam. Tapi pada saya itu tak masalah selagi mana ia memberikan manfaat untuk rakyat, memberikan manfaat untuk negara dan kepada umat Islam itu sendiri. Jadi kalau kita lihat elemen yang paling penting perlu ditekankan ialah isu pertamanya maqasid syariah dalam kerangka Islam yang lebih luas. Islam tidak boleh dilihat dalam juzuk yang sempit semata-mata, tapi perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas, bukan dalam kerangka hukum hakam saja, tapi juga dilihat dalam kerangka nilai, dalam kerangka profesionalism, dalam kerangka kemanusiaan, keadilan dan juga dalam kerangka good governance. Cumanya kalau boleh kita lihat Islam yang cuba dibawa dan difahami itu bukan sekadar Islam yang tempelan ataupun Islam sekadar nama, retorik ataupun Islam sekadar acara-acara saja. Kita perlukan kepada sesuatu yang substance, kepada sesuatu yang lebih berisi. Contohnya kalau kita lihat dalam politik Islam, isu keadilan, isu menghilangkan ruang-ruang kepada yang boleh membawa kepada kezaliman, salah guna kuasa, pecah amanah, leakages, ketirisan dalam pembelanjaan, integriti, isu governance tak diurus, isu yang berkaitan dengan empowerment ataupun pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan individual dan juga termasuk isu-isu moral yang tidak boleh diketepikan. Jadi itu semua perlu diambil kira dalam membina indeks Islamic governance yang berteraskan maqasid syariah. Salah seorang pemimpin PAS juga menyambut baik hasrat kerajaan yang mahu mewujudkan sistem penilaian berkenaan. Malah, pemimpin berkenaan juga mencadangkan agar keanggotaan pasukan penilaian ini turut dibuka kepada parti-parti politik dan NGO dengan diwakilkan oleh orang Islam. Konsepnya iaitu untuk nak menentukan satu penanda aras berdasarkan kepada prinsip maqasid syariah, iaitu matlamat di sebalik syariah, adalah satu cadangan yang baik. Hanya persoalannya kita kena lihat dia punya cara penilaian dan kefahaman terhadap isu maqasid syariah itu sendiri. Setakat ini walaupun soal slogan Islam itu sering disebut, tetapi apa yang kita lihat tidak ada perbezaan dari segi isi kandung amalan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional. Ya, lalu tidak boleh marah sekiranya orang menganggap ianya sebagai hanya muslihat politik untuk seperti mana yang disebutkan tadilah, untuk mendapat sokongan undi daripada masyarakat Melayu Islam yang semakin hari semakin memahami Islam dan semakin ingin kembali kepada dasar-dasar pemerintahan dan pentadbiran Islam. Ya. Itu terpulang pada UMNO dan pemimpinnya untuk membuktikannya.
Persoalannya, ada yang melihat indeks ini sekadar batu loncatan untuk UMNO meraih publicity demi kelangsungan politiknya sahaja tanpa memikirkan kesan kepada pihak lain, khususnya yang bukan beragama Islam. Tetapi trend sekarang mungkin kerana ingin meraihkan sokongan pengundi-pengundi Muslim, maka UMNO dan PAS sedang bersaing siapa yang lebih Muslim, siapa yang lebih Islam. Tetapi kita ingin mengingatkan kepada kepimpinan bahawa janganlah kerana inginkan sokongan tetapi menggadaikan keunikan negara ini, kemajmukan negara ini. Perlulah bersesuaian dengan keunikan masyarakat kita yang pelbagai kaum. MCA akan membuat peranan kita untuk terus menyuarakan suara daripada yang bukan Islam, dari suara yang bukan Melayu, supaya kerajaan ini terus sederhana. Saya rasa sepatutnya rakyat Malaysia memahami benda itu, memahami terbuka. Dan kalau setakat segala hukum-hukum itu hanya dilaksanakan terhadap orang Islam sahaja, tanpa melibatkan orang bukan Islam, kalau dia melibatkan dua orang yang dalam satu kesalahan tetapi dua orang yang terlibat, satu Islam, satu bukan Islam. Tetapi kalau itu dilakukan oleh kedua-dua pihak, maknanya orang Islam dan bukan Islam, tetapi hanya orang Islam saja dihukum, itu tidak adil. Sebab itu tidak mengajar. Dalam kes indeks maqasid syariah, dianya satu perkara yang universal. Contohnya maqasid syariah menjaga nyawa. Kan? Yang ditekankan dalam maqasid syariah penjagaan nyawa. Saya kira ini mesej universal dalam segala agama. Penekanan terhadap menjaga nyawa, menjaga kualiti kehidupan, termasuk dalam penjagaan kesihatan, termasuk dalam isu keselamatan dan sebagainya. Ia sesuatu yang boleh diterima oleh semua orang. Sama ada orang ada agama, orang tak ada agama, semuanya ingin hidup selamat, ingin hidup damai, kan? Ingin hidup sihat. Dalam penjagaan kepercayaan, kebebasan untuk percaya, itu termasuk dalam kita punya rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, itu nombor satu yang. Jadi tak timbul isu memaksa orang lain untuk menerima Islam melalui indeks ini. Apa yang pasti, projek Indeks Syariah sedang dalam peringkat penyelidikan dengan kerjasama pelbagai pakar bidang masing-masing sebelum dibentangkan pada Februari depan. Proses penyelidikan ini termasuklah melakukan perbandingan dengan negara-negara Islam lain untuk melihat di mana letaknya Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Selepas selesai kajian itu, pengukuran indeks tersebut akan memasuki fasa audit syariah. Ini merupakan satu petunjuk bahawa kerajaan benar-benar serius mahu menjelmakan Malaysia sebagai sebuah negara yang pentadbirannya menerapkan konsep maqasid syariah. Tidak timbul isu lambat atau cepat, retorik atau realiti, namun apa yang penting adalah natijah daripada perkara yang ingin dilaksanakan. Ia hanya akan terjelma dengan sokongan padu semua pihak. Syuhaniza Said melaporkan untuk Perspektif Antara Pos. Laporan berhubung indeks syariah sebagaimana dipertontonkan sebentar tadi mengakhiri Perspektif Antara Pos pada kali ini. Kami amat berharap anda mendapat pelbagai maklumat yang berguna. Sekian sahaja. Assalamualaikum dan salam hormat.